Hi guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah Honor X9. Nama dia macam sama tapi tak serupa. Bagi yang tak tahu, sebelum ni Honor ada keluarkan smartphone yang nama dia hampir sama dengan CX9 ni, iaitu Honor 9X. Sekarang ni ialah Honor X9. Jadi dalam video ni, kalau aku ada tersasul X9 ataupun 9X tu, korang faham je lah. Apa yang aku masukkan tu ialah Honor X9 ni. Dan dia bukan ada dengan satu line up je. Dia ada dengan 3 line up, which is Honor X7, X7, lepas tu X8 dan yang ini ialah Honor X9. Jadi pada tahun lepas, Honor buat epic comeback dan aku yakin pada tahun ni dia akan keluarkan banyak smartphone yang menarik, banyak smartphone yang best. Tak kisahlah daripada phone mid-range sehinggalah smartphone flagship dorang. Baiklah, benda yang paling aku tertarik dekat smartphone ni ialah dia punya design dia. Apatah lagi design kamera dia ni, cantik gila. Tapi dia punya design ni macam ada Huawei look sikit. Korang tahulah phone apa yang aku masukkan tu. Dan dekat dia punya kamera ni ada tulisan Matrix AI Vision Camera. Warna phone ni cantik, aku suka. Dia ada efek berubah warna kalau terkena cahaya. Dan yang bestnya, dia bukan fingerprint magnet. So phone akan sentiasa kemas lah kalau tak pakai casing. Sebab dia punya back panel ni takkan meninggalkan sebarang kesan cap jari yang comot tu. Apatah lagi kalau korang seorang yang tangan sentiasa berpeluh tanpa sebab tu, itu akan buatkan phone lebih comot lah. Tapi dekat Honor X9 ni, dia punya back panel ni, dia bukan fingerprint magnet. Baiklah, kita tengok warna dia. Lawa tak lawa? Lawa kan? Ini adalah titanium silver. So dia ada dengan 3 warna. Yang kita review ni, titanium silver, lepas tu ocean blue dan juga midnight black. Baiklah, untuk feel pegang phone ni, sepanjang gunakan dia, apa yang aku dapat rasakan, dia sangat ringan. Dan aku jadi tertanya-tanya, macam mana dia boleh buatkan phone ni sangat ringan macam ni? Yelah, kalau tengok saiz dia ni cukup besar, lepas tu saiz bateri dia pun besar, tapi dia boleh jadikan phone ni sangat ringan. Dia punya berat ni cuma 189 gram je. Jadi bagi korang tengah cari smartphone yang ringan, lepas tu memiliki display yang besar, mungkin ni boleh jadikan satu point wajib lah untuk korang beli smartphone ni. Untuk skrin dia pula, dia menggunakan skrin berjenis IPS LCD, resolusi Full HD+, dan mempunyai 120Hz refresh rate. So, mesti korang terus terasa turn off bila aku bagi tahu yang phone ni menggunakan IPS LCD. Betul tak? Samalah dengan aku. Masa awal aku dapat tahu yang dia menggunakan IPS LCD, aku terus rasa macam, what? Yelah, sebab kebanyakan phone mid-range sekarang ni menggunakan skrin berjenis AMOLED. Tapi setelah menggunakan phone ni, aku dah lupa yang dia menggunakan IPS LCD. Itu sebab bila aku tengok YouTube, layan movie, main game semua tu, dia still dapat bagi warna yang cantik, kecerahan yang baik dan detail yang tajam. So apa yang aku boleh katakan, yang phone ni dia bukan guna IPS yang cikai-cikai lah. Dia guna skrin IPS yang high end, skrin IPS yang berkualiti tinggi. Dan yang menjadi bonus dekat dia punya skrin ni adalah dia punya bezel. Nipis gila dan macam smartphone flagship. Jadi setiap kali aku guna phone ni, aku akan sentiasa impress dengan bezel dia. So bila tengok movie tu, rasa puas dia memang lain macam lah. Memang best. Untuk bahagian chipset dia, bahagian performance, seperti yang aku jangka pada awal tahun hari tu, aku yakin yang tahun ni akan banyak smartphone mid-range yang menggunakan chipset ni, iaitu Snapdragon 695 5G. Jadi Snapdragon 695 5G dipadukan pula dengan 8GB RAM yang boleh extend 2GB RAM. So total RAM yang boleh ada kat phone ni ialah 10GB RAM menggunakan sistem operasi Magic UI 4.2. Apa yang aku boleh katakan, korang jangan risau dengan performance smartphone ni. Sebab korang nak buat apa saja kat phone ni memang akan terasa lancar dan smooth je. Untuk daily use memang takkan jumpa sebarang masalah. Korang nak layan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok semua tu, memang akan smooth je lah dekat smartphone ni. Dan kalau korang tanya performance bermain game pula macam mana, semua game yang ada dalam Play Store, phone ni dapat bekerja dengan lancar. Cuma tak dapat grafik yang tinggi lah, dapat grafik yang medium je. Nama pun smartphone mid-range kan. Takkan korang nak expect phone mid-range dapat grafik macam smartphone flagship. Memang takkan dapat lah. Tapi untuk performance bermain game, so far so good je. Bila bercakap tentang bermain game ni, mestilah dia berkait dengan bateri. Jadi bateri dekat phone ni cukup besar, 4800 mAh, dan ada fast charging 66W. Laju gila kan, 66W. Yang paling penting apa? Dia punya charger tu in the box. Baiklah, untuk kamera dia pula, dia bukan saja memiliki design kamera yang cantik,
tapi kualiti kamera dia juga agak memuaskan. So phone ni hadir dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 48 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Kamera selfie dia 16 megapiksel. Untuk hasil kamera utama dia cukup memuaskan. Warna yang dihasilkan cantik dan vivid. Tapi kalau korang perasan, warna yang dihasilkan tu mempunyai kontras yang agak pekat. So gambar dia tu akan nampak kurang natural sikit lah. Dia tak true to life. Tapi untuk detail gambar dia bagi aku dah cukup baik lah. Cukup tajam. Baik, ini adalah hasil rakaman kamera utama dia pada resolusi 1080p 30 fps. Itu adalah tetapan paling tinggi lah yang ada dekat phone ni. So, tengok dekat preview screen ni, okey. Tak terlalu shaking, video okey. Dan kalau tengok warna awan, warna langit tu, okey. Nampaklah biru dia tak overexpose sangat kalau tengok langit. Cantik. Wih, kenapa lampu hidup waktu tengah hari ni? Okey. So, inilah hasil rakaman kamera utama dia. Cuma itulah setting tertinggi dia cuma ada 1080p 30 fps. Kalau aku perasan mana-mana yang gunakan Snapdragon 695 5G ni memang tak ada untuk tetapan 4K punya ni lah rakaman. Okey. So tengok warna daun hijau macam mana. Okey, nice. Nampak dia tak terlalu over sangat. Cantik. Still nampak natural lah dia punya warna. Ini pula hasil rakaman kamera selfie dia pada resolusi yang sama 1080p 30 fps. Kalau tengok dekat aku punya preview screen ni, aku punya muka dia macam ada beauty sikit. Walaupun aku dah reset dia punya, dah padam dia punya setting beauty, tapi still masih ada macam sentuhan daripada AI camera owner ni lah. Dia macam kurang natural sikit. But still okay bagi yang suka buat video, bagi yang suka buat vlog, boleh je gunakan kamera selfie dekat Honor X9 ni. Jadi untuk kamera dia ni bagi aku dah cukup nice lah untuk smartphone mid range. Tapi kalau dia bagi ultra wide, much better lah berbanding dengan dia bagi 2 megapiksel kamera makro. But so far untuk kamera utama dia ni, hasil kamera utama bagi aku dah cukup lah untuk aku share dekat sosmed. So guys, nampaknya itu saja review untuk Honor X9. Dia dekat aku ni ada satu lagi smartphone Honor X8. Mungkin kalau sempat aku guna aku akan review lah. Kalau tak sempat nak guna, aku akan buat unboxing je. So guys, nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Peace.